Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersama saya Piyu Amin, juga rakan penerbit Versi Pagi Puan Mazlina Ismail. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang kakak, sidang pendengar IKIM FM, sidang pendengar Motivasi Pagi. Moga-moga pagi ini kita dapat menjadi manusia yang terbaik dan kita dapat buat sesuatu untuk diri kita, untuk agama kita dan juga untuk negara kita. Good luck kawan-kawan. Baik, pada pagi ini saya nak kongsikan serba sedikit daripada nasihat-nasihat para ulama kepada diri kita. Jadi nasihat ini tuan-tuan, kita ni dalam hidup kita jangan, orang kata jangan kita tertinggal dengan nasihat. Sebab orang yang suka mendengar nasihat adalah orang yang bijak, kata para ulama. Lepas itu hari ni saya pun nak ambil nasihat yang saya nak cakap, yang saya nak sampaikan supaya saya pun mendengar nasihat tersebut. Okey, jadi nasihat ini yang disebutkan sebagai nasihat Sufyan Thauri. Tajuk motivasi kita. So, nasihat daripada Sufyan Thauri ini. Siapa dia Sufyan Thauri tuan-tuan? Sufyan Thauri ini adalah seorang ulama yang sangat hebat. Sufyan Thauri ini selalu disebutkan sebagai seorang yang alim, seorang yang tak suka kepada pujian. Anak muridnya ramai. Pernah satu ketika bagaimana Khalifah Harun Ar-Rashid minta Sufyan Thauri jadi mufti, minta untuk dia jadi orang kata sebagai ulama di negaranya. Dia tolak sebab dia nak jadi sebagai seorang ulama semata-mata. Ini orang kata zuhudnya Sufyan Thauri, sanggup meninggalkan jawatan semata-mata untuk mendekatkan dirinya dengan ilmu, tuan-tuan rahmati Allah. Dan banyak lagi lah pujian-pujian daripada para ulama bahawa Thauri, aku tidak pernah lihat Thauri ini, kata ulama, antaranya Sufyan Uyainah pernah menyebutkan, aku tidak pernah jumpa Thauri ini yang mana setiap pujiannya adalah hanya semata-mata untuk Thauri. Antara nasihat daripada Sufyan Thauri, tuan-tuan boleh rekod, tuan-tuan boleh tulis ataupun tuan-tuan boleh hafal sama-sama. 10 perkara yang menyebabkan manusia jadi al-jafa. Asyratul asya' minal jafa. 10 perkara yang menyebabkan manusia ni jadi kering. Manusia ni no quality, zero. Manusia ni, ya Allah, baik tak jadi manusia lah. Macam tu lah tuan-tuan rahmati Allah. Nak katanya jenis manusia yang tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tak ada nilai di sisi manusia. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, rajulun yad'u li nafsihi. Lelaki yang doa untuk diri dia, wala yad'u li walidayhi. Dia tak ada doa untuk mak ayah dia dan dia tidak berdoa kepada orang mukmin dan mukminat. Ini orang yang selfish. Dia doa untuk diri dia aja. Dia ingat diri dia aja. Kalau dia nak menang, dia nak bahagia, nak diri dia aja. Dan yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang disebutkan sebagai lelaki rajulun yata'allamul Quran. Lelaki yang belajar Al-Quran. Wala yaqra' minhu kulla yawmin mi'ata ayah. Dia ni reti baca Quran. Kalau baca Quran, apa taranum tak boleh baca. Semua taranum reti baca. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, la yaqra', dalam hidup dia tak pernah amal nak baca Quran. Paling kurang sehari 100 ayat. Sebab itulah ustaz-ustaz kat luar sana, tuan-tuan yang belajar sekolah agama ke, yang reti baca Quran, rugilah kita kalau dalam sehari kita tak baca 100 ayat. Sebab itulah orang yang baca Quran kemudian dia ini mengulang bacaan Al-Qurannya dengan baik, orang ini akan mendapat syafaat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, rajulun dakhalal masjid. Seorang lelaki yang masuk dalam masjid, wa kharaja wa lam yasil rak'atain. Dia masuk aja masjid, dia tengok kiri kanan, cantik juga masjid ni. Besarnya mimbar. Begitu dalam mihrabnya. Tapi dia keluar apa itu aja, dia tak solat 2 rakaat. Orang yang tak solat 2 rakaat maknanya tak solat tahiyatul masjid. Dia adalah orang yang rugi kerana masuk aja tapi keluar tak ada nilai. Padahal bila masuk dah dapat pahala dah. Kalau solat rakaat, 2 rakaat ni tadi tuan-tuan rahmati Allah, lagi banyak pahala. Tapi orang yang sekadar masuk tengok-tengok macam pelancong, orang ni tak ada nilai, tuan-tuan rahmati Allah. Yang keempat, rajulun yamurru 'alal qubur. Seorang lelaki yang berjalan di kawasan kubur. Jalanlah kawasan tanah perkuburan. Tengah-tengah nak balik kampung, drive kereta ni tuan, pagi-pagi ni lalu dekat tepi kubur. Jangan takut. Orang hari ni takut kalau tengok kubur. Apa nak takutnya tuan-tuan? Kejap lagi itulah rumah kita. Kata Sufyan Thauri, dah lalu dekat depan kubur, walam yusallim ala ahliha walam yada' lahum. Dah lah dia lalu depan kubur, tak pula dia bagi salam.
dan dia tak doa untuk orang yang duduk dalam kubur. Sebab itu kita jangan ada rasa takut. Didik anak-anak kita jangan takut dekat kubur. Kan, kubur kita tak takut, tapi wayang panggung wayang kita seronok pula. Kan, ini yang pelik masyarakat kita ni. So kita hari ni kita nak jadikan kubur tempat untuk kita muhasabah, zikrul maut, ingat pada mati. Sebab tu lalu dekat kubur bagi salam, Assalamualaikum. Tak adanya orang kubur tu jawab salam lagi, Waalaikumsalam. Tak ada, tuan-tuan. Itu hal dia yang dalam kubur. So tugas kita bagi salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, dan kita doakan kepada dia, baca Al-Fatihah. Moga-moga dengan doa kita tadi dapat meringankan seksa atau dapat memanjangkan pahala nikmat kubur bagi orang yang duduk dalam kubur. Ya, yang kelima, tuan-tuan rahmati Allah, rajulun dakhala al-Madinah fi yaumil Jum'ah. Ada lelaki ni, tuan-tuan rahmati Allah, dia masuk ke dalam bandar-bandar. Maknanya dia berjalan hari Jumaat, tak sembahyang Jumaat. Ini ramai, tuan-tuan rahmati Allah, kadang-kadang tersesat dalam jam tu, nak buat macam mana. Tapi sebenarnya kita ni ada pilihan, sama ada kita nak bersungguh-sungguh ataupun tidak. Ada orang ni saja lambat, buat tak tahu. Itulah menyebabkan dia tak sembahyang Jumaat. Orang begini, tuan-tuan, orang yang rugi. Yang keenam, rajulun, seorang lelaki yang duduk di kawasan rumahnya ada guru, ada para ulama. Contohnya dekat mana, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Saya ambil contoh dekat Selangor lah, kat Bangi. Ramainya lah para ulama, ramainya para asatizah. Tapi tak pergi ke rumah dia, ataupun kalau ustaz-ustaz ni, para ulama ni buat pengajian, buat tak tahu, buat tak reti aja. Malah dia benci pula. Inilah, tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang rugi. Yang ketujuh, rajulan tarafaqa wa lam yas'al kulla wahid minhuma an ismu sahibih. Dah berjumpa, berlalu dah, berselisih bahu, tapi tak tanya nama. Ini pun sama juga. Engkau, aku lah, lantak lah, berapa aku nak tahu pasal kau. Orang ni, tuan-tuan, orang yang rugi, kata Imam Sufyan Tsauri. Yang ke-8, rajulun da'ahu rajulun ila dhiyafah. Seorang lelaki yang dijemput datang kenduri. Datang atas jemputan, apa je lah, jemputan ke kenduri ke. Dia kata okey insya-Allah. Fa ajabahu thumma lam yadhhab ila dhiyafah. Kemudian sampai hari yang nak dijanjikan, tak datang. Mungkin janji. Tuan-tuan, sakitnya lah hati orang yang berjemput ni tadi, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu, kalau tak confirm, jangan sebut insya-Allah. Insya-Allah ni maknanya kita nak pergi, tapi kita ni orang Melayu, kita kata insya-Allah. Itu confirm lah tu. Kan, confirm nak pergi. Dengar insya-Allah tu rasa macam tenang lah. Padahal insya-Allah tu adalah satu cara taktik orang kita nak menipu. Ini masalahnya, tuan-tuan. Jangan buat macam tu. Imam Sufyan Tsauri kata al-jafa, rugi, tak ada nilai. Yang ke-9, syabun yadhi'u syababih walam yatlab ilmi wal adab. Seorang lelaki, tak kira lah perempuan ke, sama juga, yang mana umurnya dah dihabiskan. Dia dah melalui usia muda, dia dah melalui 20-an, 30-an, 40-an, kini umurnya 50-an ataupun 60-an. Dan dalam hidup dia tak pernah belajar tentang ilmu, dan dia tak pernah belajar tentang ilmu al-adab, ilmu bagaimana untuk menjadi manusia yang sopan santun, ilmu tasawuf untuk melembutkan hati. Dia tak belajar. Maka orang ni orang yang rugi. Dan yang ke-10, yang terakhir sekali, tuan-tuan yang dirahmati Allah, wal ashir rajulun syab'an wa jarihi ja'a wa lam yu'tihi min at-ta'amihi syai'an. Yang ke-10, seorang lelaki yang mana dia kenyang. Dia kenyang, duduk kat rumah kenyang yang hari. Dia pergi pejabat, dia bawa makanan, dia seorang aja sarapan kenyang. Wajarihi, jiran dia, kawan sebelah dia, ja'i lapar. Kan? Kawan sebelah dia lapar, jiran kita lapar. Kita duduk satu kawasan, kita masuk sedap ketepung bunyi periuk. Tapi sikit pun, satu pinggan, satu piring pun kita tak bagi dekat jiran kita yang sebelah ni, tuan-tuan rahmati Allah. Orang yang macam ini adalah orang yang rugi, orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Kata Sufyan Tsauri, elaklah diri kita daripada menjadi 10 orang daripada yang telah saya sebutkan ini, tuan-tuan yang rahmati Allah. Itulah sedikit nasihat kepada kita, nasihat kepada saya, nasihat kepada tuan-tuan pun rahmati Allah. Kerana an-nasihah, nasihat ini datang daripada para ulama. Para ulama ni, tuan-tuan, dia kata ittaqu bi firasatil mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala. Para ulama dia dapat baca macam mana masyarakat akan datang. So kalau kita nak memperbaiki kehidupan masyarakat kita, so kalau kita nak baik diri kita, keluarga kita, rakan-rakan kita, kita ingat jangan jadi seperti 10 orang yang telah saya sebutkan tadi. InsyaAllah kita sama-sama beramal. Berjumpa lagi kita pada segmen yang akan datang. Saya Piu Amin. Dengar IKIM selalu-selalu. Assalamualaikum.